Apa khabar semua? Salam sejahtera. Anda sedang menonton pentaksiran sumatif hanya di DirecTV KPM bersama saya Chris MJ. Dan hari ini kita akan fokus pada mata pelajaran matematik untuk sekolah rendah bersama dengan seorang tetamu khas dari Lembaga Peperiksaan KPM. Jadi jom kita saksikan profil beliau. Baiklah, untuk episod kali ini saya bersama dengan Tuan Romzi. Apa khabar Tuan? Baik, Chris. Baik Okey, baiklah semua kepada para penonton, hari ini kita juga dibantu oleh Cikgu Syida selaku juru bahasa isyarat. Terima kasih Cikgu Syida. Apa khabar? Okey, baiklah Tuan. Apakah fokus kita atau topik kita untuk episod kali ini Tuan? Silakan. Baiklah, Chris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang penonton yang saya hormati sekalian. Pada hari ini saya akan menerangkan tentang format pentaksiran sumatif, iaitu salah satu komponen dalam pentaksiran bilik darjah. Jadi pentaksiran sumatif yang saya masukkan ialah ujian akhir sesi akademik bagi matematik sekolah rendah. Yang akan kita jalankan pada sesi akademik tahun 2022-2023 yang berjalan sekarang ini untuk tahun 4, tahun 5 dan tahun 6 di semua sekolah SK, SJKC dan SJKT. Okey, baik Tuan. Okey, baik Chris, sebelum kita melihat lebih lanjut tentang format pentaksiran sumatif ini, saya izinkan saya untuk menerangkan sedikit aspirasi murid. Apa itu aspirasi murid? Aspirasi murid ini ialah sistem pendidikan Malaysia berhasrat memastikan setiap murid mencapai potensi sepenuhnya. Setiap pemimpin sekolah, guru, ibu bapa, masyarakat mempunyai peranan dalam memastikan generasi muda ini mencapai aspirasi yang diharapkan. Okey, di manakah aspirasi murid ini disebutkan? Okey, aspirasi murid ini sebenarnya termaktub dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025. Ada dalam pelan tersebut. Dalam aspirasi murid ini ada 6 elemen. 6 elemen. Jadi nanti saya akan terangkan satu persatu. Daripada aspirasi murid inilah mereka bentuk format pentaksiran sumatif ini. Okey, yang pertama aspirasi murid yang kita nak lihat, apa yang kita nak lihat adalah pengetahuan murid. Di sini kita menjurus kepada pengetahuan kemahiran matematik itu sendiri. Kemudian kita nak terapkan kemahiran berfikir dalam instrumen ini, dalam format instrumen ini. Kemudian kita nak terapkan juga kemahiran memimpin, kemahiran dui bahasa. Masih lagi menjalankan, kita mengadakan dui bahasa itu untuk SK kita ada bahasa Melayu, kemudian bahasa Inggeris. Untuk SJKC bahasa ibunda dan SJKT bahasa ibunda masing-masing lah. Kemudian kita diikuti dengan soalan itu dalam bahasa Inggeris. Dengan kita terapkan nilai-nilai etika dan kerohanian. Selain itu, dalam soalan yang kita tanya dalam ujian akhir ini, kita juga masukkan identiti nasional. Itulah antara 6 elemen yang kita masukkan dalam pentaksiran ini. Yang bila mereka bentuk pentaksiran ini, kita masukkan elemen ini. Okey, faham Tuan. Okey, Prince. Silakan Tuan. Kita teruskan kepada objektif pentaksiran. Berlandaskan aspirasi murid ini, mereka bentuk pentaksiran ini berdasarkan 4 objektif. Matlamat kita adalah untuk mencapai objektif inilah. Yang pertama, kita nak murid-murid kita berkeupayaan untuk mengetahui dan memahami tentang konsep. Jadi kita ajar murid, kita nak dia tahu konsep lah. Konsep tentang operasi matematik, nilai, fakta dan prinsip. Yang kedua, kita nak murid berupaya mengendalikan operasi asas. Operasi asas apa? Ada 4. Tambah, tolak, darab, bahagi. Dan juga operasi bergabung, mungkin tambah dan tolak dan darab dan bahagi dan sebagainya lah. Itu kita nak murid-murid sekolah rendah ni berupaya untuk melestarikan masalah asas ni sebelum dia pindah kepada sekolah menengah. Okey, kemudian yang ketiga adalah
gunakan kemahiran tadi dan pengetahuan tadi untuk menyelesaikan masalah rutin. Rutin tu maksudnya kehidupan sehariannya lah. Apa yang dia boleh pergi kedai, pasar dan sebagainya lah. Dan bukan rutinnya yang berfikir di luar kotak lah. Mungkin kemahiran berfikir aras tinggi. Alright. Kemudian dia gunakan kemahiran ini untuk aplikasi, untuk menganalisis, untuk menilai dan mencipta dalam menjawab soalan-soalan yang kita berikan. Kemudian akhir sekali kita nak pastilah murid-murid kita ni ada idea yang kreatif. Betul. Dan inovatif untuk menyelesaikan masalah situasi harian. Dia boleh buat keputusan, dia boleh beri pendapat dalam setiap permasalahan yang kita beri. Okey. Bidang pelajaran yang kita tanya ada 4. Di sekolah rendah ada 4 lah. Nombor dan operasi, sukatan geometri. Dalam tu ada tajuk-tajuk dia lah. Perkaitan dan algebra, statistik dan keberangkalian. Kesemuanya kita tanya. Walaupun kita tak tanya keseluruhan tajuk, tapi kita tanya semua bidang ni ada dalam kertas soalan ini lah. Ujian ini. Apa bidang 4 bidang tadi tuan? Empat bidang ni nombor dan operasi. Murid sampai tahun 6 dia boleh buat sampai 10 juta. Maksud dia boleh kira lah mungkin sampai nombor dia had dia sampai 10 juta. Operasi dah maksud dia tambah tolak dah bagi tadi kan. Sukatan dan geometri ni contohnya berat, tinggi, laju, jarak. Faham. Geometri ni bentuk lah segitiga, segi empat, bulatan. Berkaitan dengan algebra ni adalah proses-proses algebra lah. Kemudian statistik ni macam cari mean, cari apa purata dan sebagainya. Ada dalam tu ada tajuk-tajuk dia lah. Baik tuan. Kita tengok format umum ya. Ini format umum secara umum lah. Dia adalah ujian bertulis lah. Ujian bertulis. Format ini. Kemudian ada item respon terhad. Kita akan terangkan nanti apa respon terhad dan bersetu ni. Ada 2 bahagian, bahagian A dan bahagian B. Bahagian A ada 13 soalan, bahagian B 22 soalan. Membawa kepada keseluruhannya 50 markah. Masa yang kita bagi kepada murid untuk jawab kertas soalan ini adalah selama 1 jam 15 minit. Konstruk tadi kita dah sebut berdasarkan objektif itu kita nilailah konstruk aplikasi. Pertama pengetahuan dan kemahaman, kemudian aplikasi. Kemudian analisis dan menilai, membuat keputusan lah. Kemudian kaedah penskorannya kita buat murid ada kena tunjuk jalan kerja. Yes, Chris. Kalau tak tunjuk jalan kerja mungkin kita tak bagi markah lah. Tak ada jawapan akhir. Kita nak galakkan murid supaya proses tu yang penting. Pris. Terutamanya dalam matematik kan, betul tak tuan? Ya. Tunjukkan jalan kerja penyelesaian. Walaupun dia tahu dia boleh kira secara congak kan, tapi kita nak dia tunjukkan. Baik, faham tuan, faham. Itu dia perkongsian Tuan Romzi bagi format umum ujian akhir sesi akademik sekolah rendah. Tapi para penonton kita akan berehat sebentar. Jadi jangan ke mana-mana, kembali lagi ke slot pentaksiran sumatif Direct TV KPM. Apa khabar semua? Anda sedang menonton slot pentaksiran sumatif bersama saya Chris MJ dan juga Tuan Romzi. Untuk fokus kita hari ini iaitu format pentaksiran instrumen peringkat sekolah rendah bagi mata pelajaran matematik. Baik Tuan Romzi, apakah fokus kita untuk segmen seterusnya? Untuk segmen ni tadi kita lihat saja format umum secara lintas lalu lah. Tapi saya terangkan untuk segmen ni kita terangkan lebih detail bahagian-bahagian yang ada dalam pentaksiran ini. Baik, pentaksiran ini mengandungi satu kertas saja, tapi kita bahagikan 2 bahagian, bahagian A dan juga bahagian B. Bahagian A ada soalan subjektif lah. Maksudnya bukan soalan budak kena teka saja A, B, C, D pilihan jawapan. Kita tak nak itu murid mungkin tembak saja kan. Kita nak dia belajar tentang matematik ni, dia tahu dia buat kira. Sebab tu kita buat soalan subjektif. Kemudian bilangan soalan ada 13. 13 ni ada soalan 1 markah, ada soalan 2 markah, ada soalan 3 markah. Tapi total markah ialah 26. Faham? Nanti akan tunjuk kepada Chris, kita sama-sama selesaikan soalan-soalan yang kita berikan. Murid boleh bawa alat geometri lah. Tapi kalkulator tak boleh. Tak boleh. Kalkulator ni mungkin lebih peringkat menengah atas boleh lah. Kalau kita nak bina asas pengiraan itu sendiri. Dan apakah alatan tambahan yang murid-murid perlukan? Dia mungkin ada jangka lukis lah.
Selain pada itu Pembaris, untuk faham. ukuran dan sebagainya. Baik. Dicadangkan untuk siapkan dalam bahagian ini, soalan-soalan yang ada dalam bahagian ini lebih kurang 45 minit lah. Ya, 45 sebab dia ada 1 jam 15 minit, jadi 45 minit. Kita lihat soalan yang terdapat ini tu item bahagian Contoh A, right item respon terhad. Baik. Okey, soalannya beginilah. Yang satu markah punya macam ni. Okey, tentu soalannya kalau soalan satu ni dia terus darab. Ni operasi darab lah. Dia boleh terus dia jawapan. Ada murid yang pandai lah, dia terus boleh ke? Boleh congak terus. Ataupun dia boleh tunjukkan secara bentuk lazim. Dia tulis buat darab 6. Kan? Dia boleh Okey, dapat terus 1 darab 6, 6. 1 6. Kemudian Sifar, sifar 2 6 12. Bawa satu ke atas. Tu ada. Kemudian 6 darab 3, 18. Campur dengan 1, 19. 19. Ini dapat satu markah lah. Oh, tapi kalau murid-murid tulis jawapan Dia terus boleh juga tulis macam jawapan. mana? Okey, kalau dia tulis jawapan ini sekarang secara congak, kita bagi satu markah. Oh, boleh juga. Sebab dia Satu markah. kita memberi kelebihan kepada murid yang boleh mencongak. Sebab ini satu markah saja. Okey, Soalan kedua begitu je. Dia boleh pasar alat penima, dia pergi pasar. Beli tembikai. Dia lihat tu. Tapi soalan dia nak dalam gram. Oh. Dia kena tukar lah. Dia boleh congak terus. 1 kilogram berapa gram? 1 kilogram 1000 gram. Pandai. Okey, bagus. Jadi dia boleh congak 3.8. Sorry ya. 3.8 dia boleh darab dengan 1000. Dia boleh congak lah. Berapa jawapannya? Jawapan dia kita bawa titik perpuluhan ke kanan. 1 berapa? 2 3. Tinggal kanan jadi akan dapat 3800 gram. Okey, kita bagi dia satu markah. Tuan, Dia boleh terus jawab ini. Okey, Dia boleh congak lah. dia sebab 1100 dia boleh ada murid yang pandai. Dia terus congak. Tapi tuan nak tanya kan, kalau kita lupa tulis G tu, unit. Okey. Unit. Tak apa, kita abaikan lah. Sebab kita dah tulis dalam gram. Okey, faham. Ya kan? Dapat markah jugalah. Kita abaikan. Okey, untuk kita lihat soalan yang 2 markah. Okey, ini soalan yang 2 markah, dia kena tunjukkan jalan kerja. Sebab jalan kerja memberi dia markah. Okey. Kita mengambil kira, nyatakan 4 darab 5 dalam bentuk peratus. Okey. 4/5. 4/5 dalam bentuk peratus. Okey, dia boleh darab sama ada dia, apa saja jalan kerja yang ditunjukkan 4/5 darab dengan 100 dia boleh. Dia akan dapat, nanti dia akan potonglah. Mungkin dapat 20 ataupun menjadi 4 darab 20 yang dapat 80. Dia tak berubah peratus pun tak apa. Oh, tak apa Tak apa, kita bagi tapi kalau sebaiknya kita galakkanlah murid tulis. Untuk tulis kita akan unit bagi kan? Ini kita bagi satu markah. Yang kedua ni kita bagi satu markah. Dia akan dapat 2. Katalah dia darab salah. Dia tunjuk ini kan. Tapi jawapannya mungkin dia kira silap 70 dia kata. Okey. Jawapan salah, tapi dia still dapat 1. Sebab kita tahu dia boleh selesaikan. Kita nak dia tunjukkan jalan kerja. Sebab tu kita galakkan murid menunjukkan jalan kerja. Ada 2 markah di situ. Boleh dapatkan markah lebih kan tuan? Okey, mungkin dia tunjuk jalan kerja yang lain-lain kan. Dia boleh buat 20 tambah 20 tambah 20 tambah 20 pun 80. Sebab dia kira dia murid dia kreatif sebenarnya. Cara pemahaman dia berlainan. Dia boleh kira berapa saja cara yang dia boleh faham, asalkan dia dapat jawapan yang betul. Okey, baik. Tunjukkanlah kerja itu. Contohnya macam ni. Ada 5 pensel, harga dia RM6 kan. Okey, dia mungkin murid dia boleh tulis ni RM1.20. Dia tulislah semua sampai habis lah. RM1.20. Dia tulis lah. Itu cara kita kata murid yang agak lemah lah. Dia kira ni dapat RM6. Dia nak 2 yang dia dapat lah. Kita ini pun kita bagi markah, satu markah dah. Supaya kita tunjuk dia jalan kerja. Jawapannya dia nak harga 2 batang kan. Betul. Kalau dia tak jawab, dia dah tetap dapat satu markah. Tetapi kalau dia jawab RM2.40, dia dapat lagi satu markah. Jadi kita dapat 2 markah di sini. Kita tak? Kita nak dia faham dan boleh buat. Dia faham, tahu dan boleh buat lah. Apa sajalah, mungkin dia boleh, ada murid yang pandai dia akan tulis RM6 bahagi dengan 5 kan. Lepas tu darab dengan 2. Mungkin murid yang pandai boleh terus.
Okey, faham. Seterusnya, ini yang soalan bahagian A yang mengandungi 3 markah. 3 markah, begitu juga 2 markah. Chris, kena buat langkah kerja. Okey. Chris, cuba selesaikan soalan ni. Okey. Aiman bekerja sambilan dan dibayar gaji RM50 sehari. Okey. Aiman tidak bekerja pada hari Sabtu dan Ahad. Okey. Mana dia bekerja satu minggu berapa hari? 5 hari. 5 hari. Okey. Dan hitung jumlah gaji Aiman dalam tempoh 2 minggu. Jadi 2 minggu tu berapa hari? 5 darab 2. Sebab 2 minggu jadi 10. 10 hari. Dia kalau dia dah tunjuk 5 darab 2, dia akan dapat 10 hari kan? Kita bagi dia 10 markah. 10 markah. Sorry. Banyak ni Satu tuan. markah. 1 markah. Saya saja buat terkejut je. 1 markah. Okey. Kemudian jadi 10 ni dia darab dengan berapa ringgit? RM50 tuan. Dia dapat RM50 sehari kan? Dia dapat lagi satu markah. Dia belum kira lagi. Faham? Dia dapat. Kemudian total dia berapa ringgit? Dia dapat RM500. RM500. Okey, 500, dia dapat 500. Dia tulis ke RM ke? Kita galakkan murid tulis RM lah. Supaya dia tahu. Tapi kita dapat ini, dapat 1 markah. Jadi total berapa? Total 3 markah tuan. 3 markah. Kalau dia buat dekat sini, dia tak jawapan salah mungkin, tapi dia still dah dapat markah. Masih dapat 2 markah. Masih dapat 2 markah, Chris. Okey. Sebenarnya matematik ini kita menggalakkan tunjukkan proses sebab dia faham mungkin kesilapan kecuaian dia dia mungkin tak dapat markah. Tapi okey, soalan yang ketiga ini, soalan yang nombor 6 ni, dia lebih kepada nilai. Cuba baca soalan ni. Harga sebuah buku ialah RM11.30. Rakan anda ingin membeli 4 buah buku yang sama itu, tetapi dia hanya mempunyai RM40. Okey. Berapakah wang yang boleh anda sumbangkan kepada kawan anda supaya dia dapat membeli 4 buah buku itu? Macam susah tuan. Susah ke? Dia sebuah buku RM11.30. Okey. Kita darablah, dia nak beli berapa? Dia nak beli 4 buah. Berapa? Okey, sifar 12 5 4 RM45.20. Tapi dia ada berapa ringgit? Dia ada RM40 saja. Dia cukup tak duit? Tak cukup. Okey, sekarang ni ini kita bagi 1 markah kan? Okey. Kita bagi sebab dia dah tahu. Kemudian dia sini dia cakap tidak cukup kan? Betul. RM40 dia kata tidak cukup. So kita bagi dia 1 markah. Okey, yang ketiga kita nak berapakah yang you bagi dia boleh tolong Aiman apa kawan dia tu nak beli buku tu. Okey. Saya tahu tuan. RM45.20 tolak dengan RM40. Okey, kalau dia jawab RM6 boleh tak? Boleh tak? Katalah dia ada RM6 dia bagi kawan. Boleh tuan. Boleh, kita boleh terima jawapan dia. Itu nampaknya kita bagi. Kita nak bantu, tapi kalau dia bagi RM5, kawan dia tak cukup beli kan? Tak cukup 20 sen kan? Betul. Dia boleh kata RM5 50 sen. Sini kita bagi 1 markah. Sebarang jawapan yang logik untuk yang seterusnya, dia kata dia boleh bagi jawapan tepat lah RM5 kan? Dia boleh, kita pun bagi markah, 1 markah. Tapi kalau dia jawab RM6, boleh juga tuan. Boleh. RM5.50. Boleh. Asalkan lebih daripada RM5.20. Tuan, kalau RM10 boleh tak? Logik lah. Logik kan? Sebab boleh. Tidak ada nota RM10 tu. Kita nak dia faham atau dia tidak? Faham. Okey. Dia faham. Kalau dia bagi RM4 boleh tak? Tak boleh tuan. Tak cukup kan? Tak cukup. Jadi di situ nampak tak? Matematik ni mengajar nilai. Kita boleh bantu kawan-kawan. Kalau kita ada lebih, kita tolonglah kawan-kawan kan. Betul. Baik. Kita mengajar nilai. Di situ kita terapkan nilai di situ. Okey, baiklah. Chris? Terima kasih. Okey, Tuan Romzi. Chris pun dah faham. Dan semua faham kan, semua penonton. Baik, itu dia perkongsian Tuan Romzi untuk contoh item bahagian A. Tapi selepas ni Tuan, kita akan pergi ke bahagian B Tuan? Ya, bahagian B. Okey, baiklah. Tapi sebelum itu, kita akan berehat sebentar. Jangan ke mana-mana. Kembali lagi ke slot pentaksiran sumatif DirecTV KPM. Okey.
Salam sejahtera semua, anda sedang menonton slot pentaksiran sumatif hanya di DirecTV KPM dan hari ini kita akan fokus pada format pentaksiran instrumen peringkat sekolah rendah bagi mata pelajaran matematik bersama dengan Tuan Romzi. Baiklah Tuan, seterusnya apakah fokus kita untuk segmen ini? Okey, untuk segmen ini kita akan terangkan secara detail pula bahagian B. Okey, tadi baik. bahagian A, sekarang bahagian B. Soalan dalam bahagian B ini juga soalan subjektif, tetapi dia berangkai lah, maksud dia ada pecahan-pecahan dia. Okey, soalan ni tak banyak, ada 2 soalan saja. Tapi markah dia banyak, 24. Tadi ada 26. 26 markah, tapi ada 13 soalan. Banyak soalan, markah dia macam sikit. Okey, alatan sama jugalah, dia boleh guna alat geometri. Kalau ada lukisan dan sebagainya dia kena buat. Okey, dicadangkan murid siapkan bahagian ini dalam 30 minit, mana satu soalan dalam 15 minit lah. Okey, kita tengok soalan dalam bahagian ini. Tapi sebelum kita nak tengok soalan bahagian ini menggunakan tema. Nanti kita tengok dia ada tema, dia adalah tema personal, iaitu dalam itu ada umur, tinggi, berat, jisim, hobi atau kewangan. Ada tema masyarakat, gotong royong dan sebagainya, majlis kenduri, kesihatan, pekerjaan. Kemudian pekerjaan ni macam peniaga, pekebun kan, bekerja sendiri, profesional dan sebagainya. Okey, tema yang keempat ialah saintifik. Berdasarkan faktor sains, teknologi dan juga kreatif dan inovatif. Kita lihat terusnya lah soalan bahagian berstruktur. Okey, contohnya macam ni adalah tema dia adalah tema pekerjaan. Untuk soalan matematik kemahiran tahun 5. Encik Jamal seorang peternak ayam. Mana dah pekerjaan dia lah. Raja menunjukkan iklan ayam daging dan ayam kampung yang dijual oleh Encik Jamal. Okey, dia ada ayam. Jisim ayam daging adalah 2.5 kg. Jisim ayam kampung adalah lebih kurang 1.8 kg. Harga dia sebut di sinilah. Ni iklan dia. Yang pertama dia kata, berapakah apa dia? Anggaran jumlah jisim seekor ayam daging dan seekor ayam kampung. Dia buat apa? Dia perlu jumlah dia apa? Maksud jumlah apa? Tambah. Jadi dia tambahlah. Ini kemahiran dia lah, menambah perpuluhan. Nombor biasa dia tambahlah, biasalah. Okey kan? Dia dapat sini. Dia dapat sini satu markah dan jawapan akhir dia dapat 4.3. 4.3 lah kan, kg kan, dia akan dapat satu markah. Kemudian soalan yang seterusnya dia kata ini dia perlu menyelesaikan masalah. Murid kena selesaikan masalah aplikasi. Encik Jamal menerima tempahan 15 kg ayam daging dan 18 kg ayam kampung. Berapakah jumlah bilangan ayam yang akan diterima bagi tempahan itu? Jadi dia kena bahagilah 15 kg ayam daging bahagi dengan 2.5. 15 kg ayam daging berbahagi dengan 2.5. Besar ayam ni ya. Sini dia dapat satu markah. Kemudian dia dapatlah kan, berapa ekor perlu ada? Berapa? 15 bahagi 2.5. Dia boleh buatlah cara bentuk lazim, dapat lebih kurang 5 dalam 6 ekor kan? Tapi yang ini untuk dapat markah sajalah kan, Tuan? Ini dapat markah, dia akan dapat jawapan, dia akan bagi satu markah lagi lah. Faham. Sini sebab 4 markah ni banyak kerja. Sebab ada 18 kg juga. Kemudian 18 kg samalah. Dia bahagi dengan berapa? 1.8, lebih kurang 10 ekor kan. Sini pun dia dapat satu markah lagi. Faham? Satu markah, sini pun dapat satu markah. Jadi jumlah dia 4 markah. Faham? Itu untuk soalan B lah. Kita tengok soalan yang seterusnya. Ini soalan berkait tadi lagi tentang pekerjaan peternak Jamal tadi kan. Dia kata ini selain pada ayam daging dengan ayam kampung, ada telur juga. Encik Jamal jual telur juga. Ini kutipan telur lah pada ladang Encik Jamal pada bulan Januari, Februari, Mac, April. Dia kata soalan ini hitung min bilangan telur yang dipungut dalam sebulan. Ini ada berapa bulan? Ada 4 bulan, Tuan. 4 bulan. Jadi sini berapa jawapannya? Bilangan telur pada Januari adalah 1,400. Sini Februari 1,200 untuk Mac 1,200 kan. Dan April 1,300 sebab dia tengah-tengah lah. Dia tengah-tengah. Sini kita dia akan beri tambah, dia akan tambah ke semuanya ni
Dia akan tambah ke semua ni, dia akan dapat Satu markah. satu markah. Tadi dia dapat, bila dia baca setiap graf ni pun kita dah bagi satu markah lah. Okey. Semua betul kita bagi satu markah. Kemudian jumlah dah kita dapat satu markah. Okey. Dapat 3 markah. Faham. Jadi menunjukkan matematik ni bukan sahaja kena mengira, tapi dia boleh baca graf pun kita dah bagi markah. Dia faham. Murid-murid jangan rasa matematik ni susah. Buat dengan teliti, baca soalan apa kehendaknya. Okey, baik. Soalan seterusnya masih berkait dengan Encik Jamal lah. Ini adalah kita panggil syartah kartes. Dalam koordinat lah, tajuk koordinat tahun 5. Baik. Okey, dia Encik Jamal daripada ladang dia nak hantar pergi pasar, borong. Okey, Encik Jamal hantar daripada ladang dia bergerak. Murid akan belajar secara mengufuk dan mencancang. Contohnya mengufuk ini yang mendata lah. Berapa dia ni? Berapa pergerakan dia? Ada 4. Kemudian siapa lagi satu? 2. Berapa? 6. Jadi 4 dengan 2 ni dapat 6 kan? Okey, 6 kilometer lah. Setiap satu tu 1 kilometer. Okey. Dia akan dapat satu markah sini 6. Okey. Jadi 6 darab dengan 20 sen. 20 sen. Kan? Satu markah lagi. Jawapan dia akan dapat satu Markah. Itu RM1.20. Kan? Ya. Okey. Jadi menggunakan berdasarkan soalan murid dapat. Jadi walaupun kita kata soalan ni macam panjang, macam sukar, tapi murid baca soalan, dia buat lekuk ini pun kita dah bagi markah kerja penyelesaian. Baik, Tuan. Dan bagaimana pula dengan bahagian B untuk tahun 6? Okey, ni tahun 6 kita ni tema masyarakat. Contohnya sekarang ni dia rakan-rakan pergi melawat lah. Okey. Sekolah. Okey. Tiba-tiba ada panggilan telefon dari kawan dia. Ini menyelesaikan masalah masa dan waktu lah. Dia boleh kira lah. Kita boleh murid akan tanyalah soalan ni, tanya pukul berapa di New Delhi, sebab kawan itu telefon dari New Delhi. Kemudian rakan dia kata New Delhi ni kurang 2 jam 30 minit dari Kuala Lumpur. Dia tolak lah. So kita kurang kan. Seperti biasalah Tuan, dia ada jalan kerja dan ada 3 markah. Okey. Saya nak sebenarnya ini soalan koordinat yang saya tunjukkan tadi sama juga. Dia nak soalan dia mencancang dan mengufuk. Tapi soalan ini yang saya nak tunjukkan ini adalah kita terapkan nilai ni, soalan yang terakhir ni. Okey, dia pergi kat zoo ni, ada signboard ini. Anda membawa makanan untuk haiwan di zoo. Apakah tindakan anda setelah membaca papan tanda ini? Papan tanda ni apa? Dia dilarang suap haiwan. Bukan suap, kita memberi makan. Memberi makan. Macam kalau suap je dah, bagi makan haiwan lah kan. Betul. Kita jangan bagi makan haiwan. Sebab apa? Sebab dia mungkin kan? bahaya lah. Bahaya. Ataupun satu haiwan tu mungkin haiwan liar. Kedua mungkin bahaya bagi haiwan tu kan. Jadi dia masukkan apa saja jawapan, kita bagi dia markah. Satu markah. Satu markah ni. Contohnya kalau ni kita kena patuhlah, jangan beri makan pada haiwan, ataupun mengelakkan haiwan satu haiwan yang liar dan sebagainya lah. Baik. Itu ada mana itu nilai kita masukkan di situ. Ini bahagian B tahun 6. Baiklah Tuan, nampaknya kita telah pun tiba ke penghujung episod kali ini. Mungkin Tuan boleh kongsikan rumusan tentang apa yang telah kita bincangkan hari ini, Tuan. Okey. Jadi format untuk pentaksiran ujian akhir sesi akademik ini, dia mengandungi topik yang apa yang murid belajar pada tahun itu saja. Contohnya kalau kita murid belajar di tahun 4, hanya topik di tahun 4 saja akan ditanya. Tahun 5 dan tahun 6. Jadi setiap tahun akan ada ujian yang sendirilah. Jadi murid tak perlu risau, mungkin mereka kata sukar nak ingat apa yang lepas kan. Sebab pentaksiran sumatif ni adalah berdasarkan apa yang dipelajar sepanjang sesi pembelajaran itu. Okey. Baiklah, dengan itu terima kasih diucapkan kepada Tuan Romzi dan juga Cikgu Syida selaku juru bahasa isyarat untuk episod kali ini. Dan sekian daripada saya, Chris MJ. Terus bersama kami di Direct TV KPM. Bye semua.